Surat Al-Qasas, surat 388 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Alhamdulillah hadirin, hadirat sambung ya. Fasa seterusnya kena dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala cerita dalam surah Qasas ni, peringkat permulaan, peringkat kanak-kanak, kemudian peringkat dewasa, kemudian ni bahagian ketiga, ketika mana Nabi Musa lari daripada Mesir untuk selamatkan diri kerana kesalahan yang dia telah buat. Dia telah bunuh orang Mesir dengan tidak sengaja. Surah Yusuf, Nabi Yusuf tak ada buat kesalahan agama, tapi dituduh mencabur kehormatan isteri pembesar. Dia dipenjarakan. Nabi Yusuf tak ada salah agama. Nabi Yusuf dipenjarakan bertahun-tahun tanpa melakukan kesalahan agama. Surah Qasas, Nabi Musa telah melakukan kesilapan tapi tidak dipenjarakan, jaya selamatkan. Ini Allah SWT atur gitu. Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, dia yang terdiri belakang. Apa situasi, kalau kena ikat lagu mana bahaya kan Nabi Yusuf. Seperti mana Nabi Yusuf, Nabi Musa ni kalau kata kena ikat, Allah SWT nak bagi tahu dalam penjara ke luar penjara, Allah SWT yang atur. Allah SWT yang atur.
Cuma Nabi Musa ni Allah SWT keluarkan dia daripada Mesir, pergi ke Madian. Jodoh dia ada di Madian. Jadi rezeki dia ada di Madian. Tak tahu. Walamma tawajjaha tilqa, bila Nabi Musa menuju ke arah Madian. Madian ni mana ni? Daripada Saudi ke Jordan. Dan Mekah ni ke arah dia kat dengan Tabuk. Kat dengan Tabuk. Mana daripada Mesir jalannya tu, Nabi Musa lalu daripada Madian tu nak pergi ke Mesir. Masa dia balik ke Mesir, ini daripada Mesir ke sana dia lari. Walamma tawajjaha, bila Nabi Musa telah pergi ke arah Madian, maka dalam perjalanan tu qala asa rabbi. Sebelum ni lagi kita juga masa keluar mula tu daripada Mesir, doa pada Allah SWT inabah. Masa Nabi Musa tersilap tumbuk orang tu sehingga mati tu pun tu inabah, doa pada Allah SWT. Qala rabbi inni zalamtu. Jadi satu sudut surah Qasas ni Allah Taala gambar ke peribadi syakhsiah Nabi Musa. Tak layak dia dipilih oleh Allah SWT sebagai rasul. Sebab sifat-sifat hidayah tu ada pada dia belakang. Sifat inabah kan? Tak, sifat inabah. Dia tidak terkesan dengan keadaan. Dia tak terkesan dengan keadaan. Dia besar dalam istana. Lepas tu Bani Israel dia tolong tu pun tak, kalau dia nampak dia tolong kemarin, ingat dia tu dizalimi. Tapi bila dia pastikan orang tu buat zalim, dia tak tolong dah. Dia tak terkesan. Ni orang lagu ni Allah SWT kena. Dia sifat inabah dia di sini pun Allah Taala tunjuk juga. Bila dia berjalan ke arah Madian, dan dia berdoa pada Allah SWT, asa rabbi an yahdini, mudah-mudahan Allah SWT tunjuk pada aku jalan yang betul, jalan yang molek. Walamma warada ma'a Madian, bila Nabi Musa sapa ke Madian, maka dia dapati ada satu kumpulan di kalangan orang ramai ni duk bagi minum pada binatang ternakan dia daripada telaga. Dan Nabi Musa dapati dekat orang ramai berdiri itu ada dua orang perempuan dah duduk menjauh sikit, duduk berasing tazudan. Maka Nabi Musa tengok ini masih lagi zaman Nabi Musa di Madian ni, maknanya orang lain orang jatuh belakang buat khijah. Tiba-tiba ada dua orang retina. Jadi benda ni gharib, pelik. Maka Nabi Musa tanya, ma khatbukum, kenapa duduk sini ni? Maka mereka bagi tahu alasan. Bagi tahu alasan ni. Kami tak akan dapat bagi minum sehinggalah sesar peternak-peternak ni bagi minum pada tanam ternakan mereka. Mana ini tak capu. Ni orang molek, warganya molek. Dia bagi tahu alasan bapa siapa keluar tak ada orang jatuh kan, wa abuna syekhun kabir. Ayah kami ni sudah lanjut dah usia dia, tak boleh buat khijah, tak boleh buat. Lalu Nabi Musa pun tolong mereka berdua bagi minum. Kemudian selepas tolong tu summa tawalla ila, berpaling pergi ke bawah pokok. Zahirnya tengah hari dah panas. Maka doa pada Allah SWT. Doa lagi, tengok buat kebaikan, doa pada Allah SWT. Inni faqala rabbi inni, wahai Tuhan aku, sesungguhnya ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Saya ni sangat berhajat untuk kamu tempatkan saya jumpa orang baik-baik. Saya sangat berhajat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faja'at wahdahum, lepas tu datang, tiba-tiba datang salah seorang perempuan yang ditolong oleh Nabi Musa tadi, berjalan ke arah Nabi Musa dalam keadaan malu. Lalu berkata, inna abi yad'uka, ayah saya pak jemput kamu untuk bagi upah, untuk balas kebaikan yang kamu buat tadi, bagi minum pada kami tadi. Lalu bila Nabi Musa sapa, kemudian cerita. Jadi ayah dia tanya mari mana. Jadi bila dicerita belakang, wa qas'anihil qasas, Nabi Musa cerita belakang keadaan dia tu. Lalu lagi tersebut bagi tahu, la takhaf, jangan bimbang, najauta minal qaumil zalimin, kamu telah selamat daripada kaum yang zalim. Sini ni tak sapa di luar wilayah Firaun. Maka anak dia bagi tahu pada ayah dia, mana bagi tahu secara senyaplah bukan depan Nabi Musa ni. Ni hidup dalam rumah ni ada mesyuarat. Dalam rumah ni ada komunikasi dua hala ni, di antara keluarga ni. Maka salah seorang anak dia bagi tahu, wahai ayah, istajir, ambillah dia. Ambil dia sebagai upah. Dan dia ni gharib, dia ni daripada orang luar, mari selamatkan diri ni. Dah tentu dia tak ada siapa-siapa dah.
maka gunalah dia untuk upah dia, ambil upah dia. Dan sebaik-baik orang yang kita nak ambil upah ni orang yang mana kuat dia juga amanah. Dia tahu mana sudah ikhtilaf dah, anak dia pun, anak perempuan dia tadi pun sudah nampak dah. Dan lelaki pun sudah cakap dah dengan Nabi Musa. Qala inni uridu, maka berkata lelaki tersebut, aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang anak perempuan aku. Terus tawar. Dia nampak orang baik, orang molek. Ini sunnah. Sunnah. Aku nak kahwinkan kamu dengan salah seorang anak perempuan aku. Mahar dia dengan kamu dah ambil upah selama 8 hijrah, selama 9 tahun, 9 kali haji. 9 kali. Jadi ni pun sahih juga, maknanya penduduk Madia ni, mereka ni buat haji. Sudah ada ibadat haji. Sebab Nabi Musa ni selepas Nabi Ibrahim kan? Lepas Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Allah Ta'ala sudah perintahkan buat haji. Jadi maknanya pengiraan dia tu sudah ikut bulan Islam, bulan haji. Jadi lelaki tersebut ni bagi tahu dia nak nikahkan anak dia, salah seorang anak perempuan dengan Nabi Musa. Mahar dia dengan ambil upah selama 9 tahun. Tapi kalau kamu dapat sempurnakan 10 tahun, itu dah ihsan daripada kamu lah. Ihsan daripada kamu. Wa ma uridu an asyqa, aku tidak ingin menyusahkan kamu. Dia hijrah ni tak berat. Hijrah ni sudah bagi jaminan, hijrah ni tidak akan berat. Kita tidak akan menyusahkan. Dan kamu akan dapati aku ni insya-Allah di kalangan orang yang soleh, di kalangan orang yang soleh. Siapa dia ni? Nabi Syuaib ke? Tak kan? Mana boleh Nabi Syuaib ni? Tak, Nabi Syuaib ni sama dengan Nabi Ibrahim. Tak, umat selepas Nabi Lut ataupun selepas sikit daripada Nabi Lut. Tak, kita baca surah A'raf ni ada. Kaum apa dia? Kaum Lut bagi tahu, kaum Syuaib bagi tahu pada kaum dia kan. Tentang kisah Nabi Lut ni, tak, kamu ni generasi selepas Nabi Lut. Selepas Nabi Lut. Yang telah Allah telah binasakan. Cerita tentang Nabi Lut tu masih segar lagi, masih segar lagi. Jadi lepas Nabi Syuaib itu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Yaqub. Lepas Yaqub Yusuf, lepas Yusuf tu tak tahu berapa orang nabi lagi tu, barulah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni kemudian selepas Nabi Yusuf, Nabi Musa ni. Jadi kalau Nabi Syuaib ni umur panjang sampai ke zaman Nabi Musa ni, tentulah Allah Taala akan sebut dalam Al-Quran ni kisah ni. Tapi tidak, orang jadi apa dia? Keliru tu dengan sebab Madian lah. Sebab Madian ni dan umat Nabi Syuaib dihantar kepada penduduk Madian. Tapi tentu dah bukan dia. Sebab apa? Sebab penduduk Madian kan, mana lawan Nabi Syuaib kan, semua tu Allah Taala binasa belaka kan. Tinggal orang soleh-soleh. Orang soleh-soleh belaka ni. Kalau Nabi Syuaib ada lagi kan, maka umat dia buat gini pada anak Nabi soleh kan, nak Nabi Syuaib kan, tak sepatutnya lah. Jadi banyak dia punya gharib dia. Tapi tidak, ni sebenarnya mereka ni daripada keturunan Nabi Syuaib lah, kita bagi tahu. Satajiduni insya-Allah, kamu akan dapat hati aku insya-Allah orang soleh. Ni maknanya orang beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman. Qala dzalika baini wa bainak. Maka Nabi Musa jawab, ini perjanjian aku dengan kamu. Ayyamal ajalai, mana-mana saja. Tempoh yang aku sempurnakan, maka tak boleh marah dah. Tak boleh, tak puas hati dah. Sama ada 8 tahun ataupun 10 tahun. Di atas perjanjian ni, wallahu ala ma naqulu wakil. Allah lah jadi wakil, Allah sebagai saksi. Jadi hak mana Nabi Musa ambil? Biasanya hak sempurna lah para anbiya. Sempurna. Falamma qada Musa al-ajal, bila Nabi Musa telah selesai tempoh dia bersama dengan keluarga di Madian tu, wasara bi ahlihi, lalu dia pun bawa keluarga dia balik ke Mesir. Dalam perjalanan itu Anas min janib itu, Nabi Musa dapat sekali lagi ulang cerita Nabi Musa munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Musa dilantik jadi nabi. Lalu Nabi Musa dapati di sebelah Bukit Tur ada cahaya, ada api. Maka dia bagi tahu pada keluarga dia, kamu duduk sini, aku dapati ada api, mudah-mudahan aku datang kepada kamu berita kepada dia. Ataupun aku boleh ambil segugus api. La'allakum tasqun, mudah-mudahan kamu dapat panaskan diri. Zahirnya tengah malam tu sejuk lah. Sejuk.
Jadi buat keluarga sekali ni, biasanya dalam sapa ni orang lelaki belakang kan. Biasanya ni berhati-hati lah. Berhati-hati. Falamma ataha, bila Nabi Musa sapa dekat api tu, dia dilantik. Nudiya min syati'il wadil aiman. Nabi Musa disuruh daripada sebelah lembah belah kanan di tanah yang penuh dengan berkat, berhampir dengan satu pokok yang Allah SWT bagi tahu. Ketika itu khitab, terdengar suara, ya Musa, wahai Musa, inni anallah, sesungguhnya akulah Allah Rabbul Alamin, yang terbih sekali alam. Wa an alki asaq, lepalah tukak kamu. Ni rikah seperti mana kita jumpa ayat sebelum ni. Lepalah tukak kamu tu. Falamma ra'aha, dan bila Nabi Musa lepas, dia tengok tukak tu bergerak, tahtazu ka'annaha jan, gerak begitu agresif sekali, begitu kuat sekali. Walla mudbiran, berpaling, ada lari, walam, dia tak paling. Ya Musa, Allah Taala tegur, wahai Musa, aqbil, mari semula, jangan takut, innaka minal amin, kamu termasuk orang yang mana diberi keamanan. Usluk yadaka fi jaybik, masukkan tangan kamu di bawah apa dia, janah, di bawah ketiak kamu. Takhruj bayda, keluar putih, min ghairi su, tanpa sakit. Wadmum ilaika janahaka min arham, dia masuk semula ke janahka, kepada tangan kamu tu, bawah lengan semula, bawah ketiak semula. Wadmum ilaika janahaka min arham, dia masukkan semula tangan kamu tu, maka dia akan hilang ketakutan tu daripada perubahan tu. Fadhanika burhanani min rabbik, ini dua ini burhan, bukti ini daripada Tuhan kamu kepada Firaun dan juga pada pembesar-pembesar dia. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka ni kaum yang fasik. Maka Nabi Musa bagi tahu alasan takut nak pergi jumpa Firaun. Walaupun dah menghadap Allah SWT dah, tapi takut lagi. Ni peringkat awal. Qala rabbi inni, kata Nabi Musa, inni qataltu minhum nafsan, saya telah bunuh di kalangan mereka satu orang. Dari fa akhafu an yaqtuluni, saya takut an yaqtuluni, bahawa Firaun akan bunuh saya, mereka akan bunuh saya. Wa akhi Harun wa afsahu minni, adik saya Harun huwa afsahu minni, atau abang saya ni Harun ni huwa afsahu minni, dia lebih fasih daripada saya lisan, maka utuhlah dia bersama dengan saya untuk dapat bantu saya, dia membenarkan saya. Inni akhaf an yukadzibun, saya takut didustai, tidak diterima. Dua takut takut tak terima, orang tak terima. Ni takut kan, kita nak kerja orang tak terima kita, raja pula tak terima. Ihtimal tak terima tak boleh besar lagi. Untuk keadaan Nabi Musa. Yang kedua, dia telah bunuh orang Firaun. Bila keadaan begini, Allah SWT uji Nabi Musa AS untuk sempurnakan risalah ni. Pilih orang lagu ni. Allah Ta'ala bagi tahu, sanashuddu adudaka bi akhi, kami akan kuatkan kamu dengan kamu dibantu oleh adik kamu. Wa naj'alu lakuma sultanan, dan kami jadikan untuk kamu berdua ni bukti. Wala yasiluna ilaikum, ini jaminan daripada Allah, mereka tidak akan dapat ganggu kamu, tak akan dapat ganggu kamu. Bi ayatina, dengan bukti daripada kami, kamu dan orang yang ikut kamu dapat mengalahkan mereka. Tengok, bi ayatina, dengan ayat kami, dengan wahyu kami, dengan perintah kami, kamu berdua dan orang yang mana ikut kamu berdua ni dapat mengalahkan semua musuh. Ini kudrat Allah, begini dengan perintah Allah SWT. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina, bila Nabi Musa sapa pada mereka, pada Firaun, dengan bawa bukti-bukti, maka bila tunjuk tu mereka kata, ma hadza illa sihrun, ini tidak lain melainkan sihir, ini rakaat. Wa ma sami'na bi hadza fi aba'in awwalin, kami tak pernah dengar ajakan lagu ni, kecil lagu ni dak ajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala. Wa qala Musa rabbi, Nabi Musa jawab, rabbi a'lamu man ja'a bil huda, Tuhan aku lebih tahu siapa yang bawa kebenaran, siapa yang berada di atas petunjuk daripada dia. Dan wa man takun lahu aqibatun, siapa dia yang mana kesudahan yang paling baik. Dan sesungguhnya Allah Taala telah buat keputusan, orang yang zalim tidak akan berjaya. Maka ni Firaun, Allah Taala cerita pada kita bagaimana Firaun ni memperbodohkan kaum dia. Dan Firaun tunjuk kebesaran dia, kuasa dia. Wa qala Firaun ya ayyuhal mala', maka berkata Firaun pada pembesar, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu untuk kamu Tuhan selain daripada aku. Dapat gantung kamu, aku yang mengurus, yang mentadbir. Ni Rabb ni,
Fa aukirli ya Haman, maka Firaun bagi tahu pada Haman, wahai Haman, aukirli, hidupkanlah untuk aku apilah ya Haman, ala tin, dan bakarlah dengan tanah, dengan tin. Tin ini tanah yang bercampur dengan air. Faj'alni sarhan, dan binalah untuk aku sarhan, satu mercu yang tinggi, la'alli attali'u ila ilahi Musa, mudah-mudahan aku dapat tengok Tuhan Musa. Wa inni la'azunnuhu min kadhibin, aku fikir dia berdusta, ya berdusta. Wastakbara huwa junun, Nabi Firaun telah tunjuk, telah sombong dia, dan juga tentera-tentera dia di muka bumi ini bighairil haq, tanpa kebenaran. Wa dhannu annahum ilaina la yurja'un, tengok mereka sangka bahawa mereka tidak akan kembali pada kami, tidak kembali pada kami. Ini Allah Taala rikah. Tapi ini cara Firaun, untuk apa dia, untuk tutup kesedaran daripada rakyat dia tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia sibukkan dengan apa dia, dengan kemajuan kalau zaman kita. Sehingga orang tak dakwah Nabi Musa, hujah Nabi Musa ni dipandai sepi, orang tak terkesan. Tengok dia bagi tahu pada Haman, kan bina satu bangunan yang tinggi mercu. Zahir dia apa dia? Zahir dia piramid ada di Mesir sekarang ni dah. Dibina bukan kata zaman Nabi Hud, kaum Ad, tidak. Firaun. Dia bukan piramid tu, bukan batu besar, kita tengok besar ke batu yang begitu sistematik sekali cara tu. Ini teknologi yang ada pada zaman dia, Dia bukan kata akak batu besar tu, rojik ni besar, piramid ni besar, dan kita pergi besar. Dengan OUM ni besar dia, jauh lagi. Piramid ni tinggi lagi. Bawah tu mana kalau mikir dengan nak buat lagu mana kena ada keren ke apa. Lepas tu batu-batu tu besar kan. Jadi bukan batu sebenarnya. Tak. Jadi dia buat batu tu. Ni kaedah dia. Tak. Dia ada alat mana campuran daripada tanah dengan batu dibakar pada zaman itu. Tak. Mana hebatlah Haman ni gelar dia bagi kepada dia menteri kerja raya, menteri pembangunan, arkitek, engineer yang hebat, yang untuk bina bangunan, Jadi bayangkanlah dalam keadaan dakwah Nabi Musa lagu tu kan, Nabi Musa tak ada satu kerajaan Mesir ni, dia buat bangunan yang besar gitu semua kan, kejut. Rakyat pakai nampak ke konkret dalam mata kepala perubahan yang Firaun buat tu. Tak. Jadi sebab tu tergelar gitu ya dakwah Nabi Musa. Tak, sebab tu Allah Taala gambar ke wastakbara huwa wa junun. Dia rasa sombong. Sebab tu orang rakyat terkesan dengan Firaun lagi, tak terkesan dengan Nabi Musa. Ini Allah Taala bagi tahu pada kita ni supaya kita dapat ambil iktibar. Ni Allah Taala cerita dalam surah Qasas ni. Dari surah Qasas ni cerita nak perli, nak herdik, nak kritik tentang Quraisy ni. Quraisy yang mana yang tak terima Nabi, yang tahu kebenaran daripada Nabi. Dia tahu Nabi bawa ni benar tapi tak seikut. Allah Taala bagi tahu umat sebelum kamu tu lebih hebat lagi dari sudut tamadun dia tu. Pun kami binasa. Punya ambil pengajar kamu orang Mekah ada gambar dia? Tak ada kau satu. Tak ada dari sudut tamadun orang Mekah tak ada kau satu kan? Tak ada kan? Tapi sombong tu seperti mana Firaun. Tak sombong seperti mana Firaun tersikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya waham dia ke apa? Takut diserang oleh orang lain. Jadi Allah Taala cerita bagaimana kuasa yang kuat gini pun Allah Taala binasa kan. Tak. Sebab tu kisah Nabi Musa ni, Firaun ni Allah Taala tak Baqarah awal-awal lagi. Kisah mula-mula Bani Israel, wa idh najaynakum. Tak. Untuk bagi tahu pada kita, untuk sebagai kekuatan pada kita bahawa dengan wahyu Allah. Sebab tu dalam ayat ni kan tadi kan, bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun. Allah bagi tahu. Dengan ayat kami, dengan perintah kami, tak, kamu berdua, ada orang ikut kamu berdua. Al-ghalibun, dapat mengalahkan semua kan. Mengalahkan. Dalam perintah Allah Taala ni ada kekuatan Allah, ada kudrat Allah, ada kudrat bersama dengan ilmu Allah, kudrat Allah, tak, kuasa Allah. Tak, sebab tu tak ada orang boleh lawan. Ni Allah Taala cerita ni Nabi Musa berhadapan dengan orang yang begitu kuat. Nabi Musa tak ada satu. Nabi Musa pula orang yang buat dari sudut jiwa buat kesalahan. Tak, takut orang yang mendustai dia. Berjumpa dengan satu kekuatan yang sangat hebat seperti mana Firaun. Jadi Allah Taala bagi tahu bagaimana di antara cara Firaun, dia sibukkan dengan binaan yang begitu kan, sehingga orang jadi orang terkesan.
Zaman kita kayak gitu kan. Orang terkesan dengan sains, terkesan dengan teknologi, sehingga pengajian agama ni rasa tak ada nilai. Sebahagian orang yang terkesan, terkesan. Dia buat pula sehingga orang agama pun terkesan juga bila tengok, jadi hebat tu juga jadi gitu. Dia punya ni orang yang mana kita duduk satu zaman yang sudah biasa tengok kemajuan dah. Ni bahaya kalau zaman Firaun ni. Dah lagi lah tengok bangunan gitu. Kita tengok kalau tengok bangunan OUM ni bersadah ni, kalau tak bisa tengok. Dah. Supaya cerita orang mewah kan. Orang mewah. Jumaah pertama daripada mewah pergi England. Bayar tahun 80-an. Enggak 80-an. Sebelum tu lagi 70-an. Jumaah pertama mewah ni kan, orang India ni orang yang mana tak ada tamadun, tempat Maulana Ilyas pengasas dak usaha dakwah tabligh ni. Dia usaha pertama sekali atas orang mewah. Orang mewah ni sebelum Maulana Ilyas buat usaha ni, hadirin hadirat, nak tahu Islam tak Islam dia. Nak tahu Islam tak Islam ni sunat ya. Kehidupan mereka ni macam Hindu, tak ada beza mereka dengan Hindu. Ni orang mewah asal. Jadi Maulana Ilyas pergi buat usaha. Apa yang Allah Taala bagi ilham pada dia untuk islah umat ni, dia telah usaha atas orang lagu ni. Dia test ke orang mewah dulu. Orang mewah ni bila ada orang daripada tempat lain singgah, lalu tempat penempatan mewah, ke berhenti semaya ke tak? Berhenti semaya. Orang mewah tengok, gapo dia tu? Orang duduk agak apa? Pok dia tak tahu semaya tu daripada takbir sampai ke salat tu duduk dah. Pok dia kejut sama dia. Dia kata aku tengok orang duduk pelik duduk tungging dah. Padahal orang Islam, dia orang Islam, mewah dia orang Islam. Tapi tak semaya lama dah. Apa tak tahu semaya ni. Dia boleh kata tu, aku rasa orang tu sakit perut tu. Sebab kadang-kadang nampak sujud dengan sakit perut. Dah nungging gitu. Ini keadaan dia. Keadaan dia sudut agama. Sebab apa sudah campur dengan Hindu kan? Duduk dengan Hindu. Dah jadi dia tahu Islam ni sejadah, dah sunat ni asal. Tapi dengan sebab usaha ni dah mereka telah berubah. Jadi jemaah di antara jemaah yang dihantar oleh mewah sapa ke England, bila hafal kan bangunan tinggi-tinggi kan, maksudnya dia tak ada ke satu lagi seperti kita. Tak. Dia tengok kan lenggok tinggi. Tak. Bangunan terkejut tengok. Orang tanya dia, "Pak, India ada dia?" Oh, dia kata India banyak lagi gini ni. Sidik orang ramai. India banyak lagi. Dia cuma beza England dengan India ni, India jenis lepek lagi ni. Panjang lagi ni. Panjang lagi ni. Ya. Maulana Ilyas hatta Jumaah pertama mewah pergi ke Aligarh University. Orang budak-budak pelajar-pelajar Aligarh khenak ke? Tak dalam bilik ke tak? Buka kipas. Musim sejuk. Tak kena sejuk kan? Dia tak tahu nak tutup switch kipas. Tahu. Dia pakai pekong abik, dia sejuk Tak buka kipas. Kipas tak kena, tak ada. Duk bang musim sejuk, orang buka kipas, budak-budak kena mula-mula kan. Budak-budak nakal tak ada bilik. Orang lagu ni Allah SWT guna sebab hidayah. Sekarang ni tempat dia penuh apa? Dengan maulana, dengan madrasah, dengan orang alim, orang alim. Tempat dia. Kita bagi tahu manusia terkesan dengan apa? Dengan teknologi, dengan gitu. Ni cara Firaun. Tengok Firaun bagi tahu cara nak pengaruhi rakyat dia supaya tak terkesan dengan Nabi Musa. Dia sibuk dengan apa? Dengan pembangunan yang begitu hebat, dengan pertanian yang begitu hebat, tanian dia. Semua. Sebab tu dia ayat pada orang Mesir kan, surah Zukhruf. Allah Taala gambar kepada kita, dia kata pada orang Mesir, mana lebih baik aku dengan dia ni. Dia bandingkan dia dengan Musa. Tengok ni wahai orang Mesir ni, sungai ni mengalir dengan perintah aku. Teknologi dia tu. Jadi orang yang terkesan dengan dunia ni memang akan tinggal Nabi Musa. Ni Allah Taala gambarkan wastakbara wa junudu. Firaun telah sombong dia dengan tentera dia di atas muka bumi tanpa hak. Dan punca dia kan wa dhannu annahum ilaina la yarji'un. Mereka menyangka bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami mereka tidak kembali. Mereka sangka gitu. Ini bahaya. Lalu fa akhadnahu, lalu kami telah hukum mereka, kami telah tangkap Firaun dan juga tentera-tentera dia, fa nabadnahum fil yam, kami telah lempar mereka dalam laut. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Perhatilah bagaimana kesudahan bagi orang yang buat zalim. Ambillah pengajaran.
Dan kami telah jadikan mereka, iaitu Firaun dan tentera dia, pembesar-pembesar dia ni, a'immatan, pemimpin-pemimpin, yad'una ila an-nar, yang menyuruh manusia pada neraka. Jadi contoh kepada ahli neraka. Sampai hari kiamat, wa yaumal qiyamati la yunsarun, di hari kiamat nanti mereka tidak akan diberi pertolongan. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah, dan kami iringi mereka ni dalam kehidupan dunia ni laknat. Orang laknat mereka, orang laknat. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin, dan mereka di hari akhirat nanti pada hari kiamat hum termasuk di kalangan orang yang maqbuhin, dan orang yang buruk. Allah Taala beritahu orang yang mana orang yang menjauhi belaka daripada dia. Wa laqad atayna Musal kitab, kemudian Allah Taala beringat pada nabi kita, sesungguhnya kami telah bagi pada Nabi Musa kitab selepas min ba'di ma ahlaknal qurunal ula, selepas kami telah binasakan orang sebelum dia. Basair, dan kitab Nabi Musa ni, kitab Taurat, basair linnas, sebagai panduan pada manusia, petunjuk dan rahmat, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran. Dan kamu wahai Muhammad tak pernah berada pun di sebelah barat ketika mana kami bercakap dengan Nabi Musa, kami perintah pada dia. Dan wa ma kunta minasyahid, kamu tidak saksi pun majlis tu. Walakinna ansha'na qurunan, kemudian Allah Taala bagi tahu, tetapi Allah Subhanahu Taala telah bangkitkan kurun selepas Nabi Musa. Fatatawala alaihimul umur, lalu mereka jadi panjang umur, mudah derhaka pula. Wa ma kunta thawiyan, Allah Taala bagi tahu, ni cerita tentang Bani Israel. Wa ma kunta thawiyan fi kamu tidak berada pun bersama dengan penduduk Madian ketika mana mereka Nabi mereka baca pada mereka ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin, tapi kami yang utus kamu. Wa ma kunta bijanibi, Allah Taala bagi tahu, kamu tidak berada pun dekat Bukit Tur ketika mana kami panggil Nabi Musa. Walakin rahmatan min rabbik, tapi kami lantik kamu jadi nabi ni semata-mata rahmat daripada Tuhan kamu. Litunzira qauman ma, untuk kamu bagi peringatan pada kaum yang mana tak datang pada mereka min nadhirin min qablik, mana-mana rasul sebelum kamu. La'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka dapat ambil pengajaran. Ini orang Mekah, Bani Ismail. Walaula an tusibahum musibatun ma qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanakuna minal mu'minin. Allah Taala bagi tahu mereka ni, Allah Taala bagi tahu, kalau kami binasakan mereka, datangkan musibah pada mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri, mereka akan kata pada Allah SWT, kalau kami azab mereka ni tanpa Allah SWT datangkan rasul ataupun nabi, maka mereka kata laula arsalta ilaina, kenapa tidak hantar kepada kami seorang rasul supaya kami dapat ikut perintah kamu ya Allah, wa nakuna minal, supaya kami dapat jadi mukmin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina, bila datang pada mereka kebenaran daripada kami, ni orang bukan Allah kritik ni, buat kesimpulan. Qalu laula utiya mithla ma utiya Musa, mereka kata, apa tak bagi pada nabi, pada Muhammad ni seperti mana yang diberi pada Musa? Ni gitu pula. Awalam yakfuru bima utiya Musa, bukankah Nabi Musa dulu pun orang tak terima dia, Bani Israel tak terima dia, Nabi Musa sendiri. Qalu sihra, bahkan mereka tuduh Nabi Musa ni sihra, dua orang tu, Nabi Musa Nabi Harun, sihra ni tadahara, dua orang ahli sihir yang mana berusaha untuk rapah tanah air. Wa qalu inna bikullin kahd, dan mereka kata kami tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa ni kufur, tak sikut. Oleh kerana itu Allah SWT suruh Nabi berhujah dengan orang Mekah ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Tengok Nabi SAW suruh ayat pada Bani Israel. Ni stand semua Nabi sama seperti mana syirik tadi. Syirik ni bukan kerana kita nak syirik, kerana perintah Allah Ta'ala tak suruh syirik, suruh tauhid. Ni pun kita ni duduk suruh ikut kitab, suruh Allah kata qul, tanya mereka, fa'tu bi kitabin min indillah, kamu datangkan satu kitab daripada Allah. Yang kamu pergi ke mahkamah tak boleh berubah tu, yang mana kitab tu lebih betul lagi daripada kitab Taurat, Quran, lebih betul daripada Quran dan Taurat. Maka attabi'hu, aku akan ikut. Kalau kamu boleh datang kan wahai orang Mekah, bukti bahawa kitab daripada Allah SWT dan kitab tu lebih molek daripada Quran, molek daripada Taurat, maka aku akan ikut kamu. In kun, sekiranya kamu benar. Fa illam yastajibu laka, sekiranya kamu tidak dapat terima, tidak dapat menyahut seruan ni pada kamu wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah bahawa sebenarnya mereka menentang kamu ni innama yattabi'un ahwa'ahum, mereka ikut hawa nafsu semata-mata. Bukan ada panduan, kemah-kemih itu kerana nafsu juga, bukan kerana ada kefahaman ke apa, bukan kerana ada ikut kitab ke apa, semata-mata kerana hawa nafsu semata-mata. Wa man adallum, tidak ada orang yang lebih zalim, lebih daripada orang ikut hawa nafsu dia.
tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada kaum yang zalim. Ini cara Quran. Tak berhujah. Dan dia ada bukti daripada kita. Bukan bukti daripada ustaz, bukan daripada maulana, bukan daripada orang tu, bukan daripada dia main lagu tu tak habis. Tak. Main tu ustaz awak, ustaz saya, tok guru awak, tok guru saya, habis ya. Kita Allah, Nabi SAW. Nak pergi lagi sahabat, ni sepakat belakang tak? Tak. Ni sepakat belakang tak? Boleh datang tak? Daripada kita Allah, daripada sunnah Nabi, umum lagi tak? Lagu mana amalan para sahabat. Amalan para sahabat. Jangan ambil cebisai gitu agama. Tak. Tengok keseluruhan para sahabat. Jadi lagu tu kan? Tak. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada kaum yang zalim. Kemudian tengok sama, walaqad wassalna lahumul qawl, dituju pada orang Mekah. Sesungguhnya wahai Mekah, wassalna lahumul qawl, kami telah sampaikan kepada kamu al-qawl, ni Quran ni. Al-qawl ni Quran. La'allahum yadhkarun, mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Sesungguhnya kami telah sampaikan kepada kamu wahai Mekah Quran ni, wahyu daripada Allah ni. Mudah-mudahan kamu dapat ambil pengajaran. Yang mana alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihim, yang mana orang yang mana kami bagi pada mereka kitab sebelum ni, iaitu Yahudi. Hum bihi yu'minun, mereka beriman dengan Quran ni. Wa idza yutla alaihim, bila dibaca pada mereka, maka mereka kata amanna bihi, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahul haqqu min rabbin, sesungguhnya ini hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna min qablihi muslimin, dan kami daripada dulu lagi memang muslimin. Tengok hak ni ahlul kitab lagu ni yang beriman dengan Quran. Tapi orang Mekah kan, dan kita hanya ahlul kitab sepal dengan dia juga. Ahli kitab tu bagi tahu ke mana? Kita baca dah surah An-Nisa ke tak? Ahli kitab bagi tahu pokmu lebih betul lagi. Oh, begitu pula. Itu jadi ujian. Ujian. Sedangkan tengok Allah bagi tahu. Tak, Quran ni, dan orang yang mana kami bagi pada kitab mereka sebelum ni pun beriman dengan kitab. Kitab lagu mana? Ahli kitab lagu mana? Ahli kitab bila dibaca pada mereka Quran, mereka kata kami beriman dengan ini. Dan ini benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna, dan kami sebelum ni memang pun muslimin, dan memang taslim pada Allah, tidak syirik dengan Allah dah. Mana ahli kitab yang terlibat dengan syirik, yang tahu Quran ini benar. Tak seperti mana kepada Raja Habsyi Najasyi di Habsyah kan? Tak, dia tak syirik kan? Dia masa tu ke Kristian dia ada banyak. Ahli kitab pun ada juga, banyak firqah juga. Hok kata Nabi Uzair ni anak Allah ni satu bahagian daripada mazhab daripada Yahudi ya. Seperti mana hok kata Nabi Isa ni Allah, Nabi Isa ni anak Allah. Dia mazhab firqah di kalangan Kristian. Nabi sudah bagi tahu kan ada Yahudi 72 firqah, mana 72. Jadi Allah Taala rakam dalam Quran. Tak. Firqah mereka. Sedangkan Nabi mereka ni satu je. Tak, satu je. Kita pun gitu juga kan. Tak, Nabi kata umat ni jadi 73 ya. Kebetulan ya. Betul. Ma ana alaihi wa ashabi. Nabi bagi tahu dah. Siapa dia betul? Orang yang mana ikut apa yang aku berada di atasnya, dan juga sahabat-sahabat aku. Ya. Buat jangan ikut orang lain. Jangan ikut orang lain. Jangan ikut Tok Lebah ni Tok Lebah kita pun jangan ikut. Tak. Tok Lebah. Ala kau orang jangan ikut Tok Lebah. Ala kita tak apa ikut Tok Lebah. Serupa ya. Tak boleh belakang, tak boleh pakai belakang. Tak. Kena ikut apa ni? Ma ana alaihi wa ashab. Tak. Lagu ni ke semaya Nabi? Lagu ni ke semaya sahabat? Tak, lagu ni kat Allah Taala suruh. Tak, kalau dia tak boleh tunjuk lagu ni, tak usah ikutlah. Selamat. Tamada gitu. Sebab apa? Perintah Allah lebih aula lagi. Allah lebih besar lagi daripada dia. Dan Allah lebih tahu lagi. Tak, Nabi lebih tahu lagi. Tak ada. Kalau kita keluar daripada garis ni bahaya. Keadaan-keadaan ni bahaya. Tak, semua keadaan. Kita belajar dah Quran ajar pada kita ni. Semua umat-umat dulu yang langgar perintah Allah semua kerana keadaan. Bukan mereka saja-saja. Tak. Saja kan bahaya. Nabi suruh gigit dengan gigi gerhan. Gigit tak lepas maksudnya tu usul hadis tu, gigit tak lepas. Kalau gigit lepas tu kat mai keadaan lepas. Gigit agama dia tak payah suruh gigit gitu. Tak pandai nak suruh. Gigit pula sebut dengan gerhan, Ni bagi tak lepas dah. Tak lepas dah. Baru kita akan selamat. Dan ni Allah Taala bagi dia. Mana ada ahlul kitab ni lagu ni dah sebelum Nabi diutuskan. Sebab tu bila dibaca pada mereka kitab Allah, dia insijam lalu, dia selari dah. Sebab apa?
Inna kunna min qabli, sesungguhnya kami sebelum ni pun, dak sebelum Nabi diutuskan, sebelum turun Quran pun muslimin. Dak tauhid pada Allah SWT dah, taslim pada Allah dah, tunduk dia patut. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Itulah mereka yang diberi kepada mereka pahala 2 kali. Bima sabaru, dengan sebab kerana sabar. Tengok susah ni, bukan senang ni. Dak dia semua dah ijma' dah. Masa kita belajar surah Maidah ke dak? Ijma' semua ulama-ulama Yahudi, bila orang lelaki yang sudah berkahwin ataupun yang sudah berkahwin berzina, ijma' dia apa dia? Rotan. Kemudian malu ya. Tu ijma'. Tak boleh pakai ijma' ni, kalau khilaf tak boleh pakai. Tak. Ijma' kalau khilaf dengan kitab Allah, khilaf dengan sunnah Nabi, tak boleh pakai. Tak. Ijma'. Ijma' belaka tu ijma' Yahudi. Tak boleh pakai. Ya tak? Ya bukan ijma' ni bukan mustaqim. Tak. Ya tetap Quran sunnah. Ijma' ni tak, benda yang tidak khilaf dengan Quran dan sunnah. Sunnah. Dia memang kita dah pun kawan memang lagu tu pun. Qiyas pun di atas Quran dan sunnah juga. Ruh dia tu sama dengan Quran dan sunnah. Ada dia punya. Bukan qiyas ni, tak, qiyas bukan qiyas lagu ni kan. Bukan qiyas seperti mana orang buat qiyas ke tak, boleh cium kaki tok guru, boleh ambil keberkatan dia, tak boleh cium tangan tok guru kan. Untuk keberkatan ni dia qiyas apa dia? Dia ambil qiyas tabi'in cium tangan Wasilah bin Al-Asqa. Tak, sahabat Nabi kan, sebab sahabat ni saling dengan Nabi. Dia ambil gitu. Dia ambil majlis, kita boleh faham majlis tu dia Wasilah bin Asqa masa tu sakit tua dah. Ada kita kata, tak, ni tangan pernah saling dengan Nabi, tak, tapi jumpa kan dia cium tangan dia. Suasana dia gitu. Dia tak kira sahabat tengok Abu Bakar dan Umar dan mana ada duduk majlis, panggil semua tabi'in mari salam belakang. Kalau ada majlis lagu tu, bolehlah kita nak buat. Ni tak ada. Ni orang mana situasi majlis tu bukan keadaan yang mana seperti mana yang dia buat tu. Tapi tengok tu orang yang mana tak, dia ada niat, dia tidak jujur sebenarnya. Royak pada mak, dia ambil dalil, tengok sahabat tak, tapi bagi cium tangan pada dia. Bukan lagu tu. Tak, bukan lagu tu. Bah dia tu sampai cium kaki dia pergi. Tak. Cium kaki. Dia ambil gini, guna qiyas tu. Qiyas. Bukan lagu tu. Dia tak jujur. Ya ruh jadi tak sama. Dia sepatut qiyas dengan Quran, dengan sunnah, dengan amalan para sahabat ni biar sama. Sama. Dia ada ruh dia. Dia ada cara dia. Sebab tu kita kena tengok semua tu sebenarnya agama. Kita jangan pening sangat. Tapi kalau kita serupa juga, kita tu sebenarnya kalau jadi ustaz pun kita gitu juga. Kalau jadi ikut ustaz tu, kita tu kalau jadi ustaz tu, gitu juga kita. Kita jadi lagu tu. Tak. Kita nak cari alasan. Wa yadra'u nabil hasanati sayyi'ah. Itulah orang yang mana Allah Taala puji ni. Sebab susah ni. Tak, dalam keadaan semua ulama-ulama Yahudi semua khilaf belaka dah. Dia masih nak pegang teguh dengan tauhid, tak, dengan ajaran Nabi Isa ni. Susah. Sebab tu Allah Taala bagi tahu orang lagu ni diberi pahala 2 kali. Dengan sebab kesabaran mereka. Susah. Sebab Allah sebut sabar tu. Wa yadra'una bil hasanah, dan mereka ni kemudian menolak as-sayyi'ah dengan hasanah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka apa yang kami bagikan mereka infak. Wa idza sami'ul lagwa a'radu, mereka bila dengar ni ahlu kitab lagu ni, mereka bila dengar perkara lara a'radu, berpaling. Wa qalu, mereka kata lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami agak amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu ni, kami tak cari bala. La nabtagil jahilin, kami tidak cari perkara-perkara yang menyebabkan jadi bala seperti mana orang jahil. Tak, menjauhi dari sudut perkara-perkara begini. Ni ahli kitab lagu ni yang boleh diikut. Kemudian Allah Taala buat kenyataan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya wahai Muhammad, la tahdi, kamu tidak akan dapat bagi hidayah man ahbabta, orang yang kamu cinta, orang yang kamu kasih. Walakin Allah yahdi man, tapi hidayah ni Allah SWT bagi pada siapa yang dia kehendaki. Dia siapa yang nak, siapa yang Allah Taala kehendaki, dia siapa yang orang itu nak. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Sebab apa? Sebab Allah Taala yang Maha mengetahui siapa dia nak petunjuk. Tengok ni ayat wa huwa. Sebab wa huwa a'lam, Allah lebih tahu. Lebih tahu apa dia? Bil muhtadin. Siapa dia nak petunjuk? Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi tak boleh bagi hidayah. Nabi muka depan nampak buat baik lagu ni. Tak, depan nampak baik. Dia sebenarnya tak sih. Sebab tu Nabi tak boleh bagi hidayah.
Tapi Nabi benar-benar jadi asbab hidayah. Dalam surah lain pula kan Allah, innaka latahdi. Innaka latahdi. Kamu benar-benar pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk. Waktu dari sudut mana? Dari sudut bagi tahu pada jalan hidayah gini, jalan sesat gini. Nabi benar-benar lagu tu. Tapi nak bagi hidayah ni pada orang ni, itu bukan kerja Nabi. Tak ada kaitan dengan Nabi langsung. Sebab apa? Sebab Nabi tak tahu ni mari ni nak hidayah kau tak si hidayah. Sebab kalau nak hidayah Allah tak bagi lalu. Allah beritahu. Mata Allah kata wa huwa a'lam. Dia Allah lebih tahu siapa dia al-muhtadi. Orang yang mana nak hidayah ni Allah tahu. Nabi kesal pada zahir juga. Mari nampak ni. Tak, sebenarnya munafik. Tak ramai kan munafik lagu tu depan Nabi kan ta'atun. Tak, kita taat ya Rasulullah. Depan Nabi. Mana orang lagu ni tak sih hidayah. Tak sih hidayah. Tak. Tapi kalau sebab tu kalau Nabi tak boleh sempurna kan. Allah SWT juga. Sebab apa? Allah yang maha mengetahui. Sebab tu Allah kata innaka la tahdi. Kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu kasih. Sebab orang yang kamu kasih itu boleh tentu dia nak hidayah. Tak. Jadi kalau Nabi bahagia pemberi hidayah ke? Tak. Orang tak hidayah boleh hidayah. Jadi tak adil. Jadi khalal dalam nizam hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tak. Orang nak hidayah pada dia tak kenal Nabi, tak kenal Nabi, tak. Nabi tak wi. Tak. Nabi makhluk kan? Tak. Jadi Allah yang maha mengetahui siapa ni. Sebab Allah nak bagi tahu bukan sini maksudnya Allah SWT ni tahakkum dari sudut hidayah. Tahakkum ni apa? Bagi kuasa qadar. Tak. Tak. Allah tak nak bagi tahu sebab apa Nabi tak boleh bagi hidayah sebab Allah lebih tahu siapa nak hidayah. Siapa nak hidayah tak nak bagi. Tapi bagi pun dia kena ikut jalan hidayah lah. Nak saja dia buat zalim tak boleh. Nak saja dia fasik. Tak. Dia bukan nak tapi orang yang mana jujur nak hidayah sungguh maka Allah SWT akan bagi. Wa qalu mereka kata si Arwi tu baga. Banyak si Arwi tu. Sebab tadi dia tengok tutup itu baga, dia baru buka. Pukul 10 baru buka itu baga. Ingat tutup. Wa qalu ni ayat besar ni. Ni Allah Taala rakal kan. Quraisy pergi jumpa Nabi. Quraisy pergi jumpa Nabi ni sebab kita kata surah ni tak surah yang mana ke mana surah ni turun ni Quraisy sudah faham dah tentang apa dia? Tentang hakikat agama. Quraisy faham dah. Dan memang tidak pelik pun sebab Nabi yang menerangkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang gerak. Tak. Jadi ni mereka mari jumpa Nabi ni untuk negotiate, Mereka sudah nampak dah. Wa qalu tengok mereka kata wa qalu inna tabil huda ma'aka. Mereka kata sekiranya kami ikut petunjuk yang ada bersama dengan kamu. Mereka panggil petunjuk Quran ni. Apa yang Nabi bawa ni. Nutakhattaf min ardina. Maka kalau kami ikut petunjuk yang ada bersama dengan kamu wahai Muhammad, kita akan dihapus dengan begitu cepat sekali. Nutakhattaf min ardina. Takhattaf sebenar tu ni. Apa dia? Burung le sambar. Ikan ke anak ayah ke itu takhattaf tu sekejap kan dia mari ambil dengan sekejap. Mana Quraisy gambar pada Nabi dah kalau kita perabuh 360 berhala ni dah seluruh Arab mari serai, seluruh Aceh mari serai kat Mekah ni tak ada 2-3 lekak akan binasa. Ini kebimbangan Quraisy. Kata ni waham dia. Kalau kita letak sini kan ada ulama tengok dengan usul fiqh kan ada. Kalau nak tak pada Allah dekat gini kan dah ulama yang cinta pada dunia lebih besar lagi segala-gala kan. Hak Allah ni tasamu. Dah hak hamba ni lebih besar lagi daripada hak Allah. Macam-macam istilah dia buat. Dah tak kena pada tempat dia. Istilah betul. Islam bukan kata-kata tak betul. Istilah betul. Dah. Hubungan dengan Allah ni atas dasar tasamuh. Memang atas dasar tasamuh. Dah. Hubungan sama-sama kita dengan mudah tapi bukan semua tempat. Bukan dalam hal tujuan agama. Dan dalam perkara lain. Dalam perkara seperti mana nak pergi buat haji kali ke-10. Tak. Sedangkan kita ni ada hutang dengan dia tu, ada hutang dengan dia ni. Tak. Mana lebih utama lagi? Bayar hutang lebih utama. Tak. Hak Allah SWT ni tak sama sekadar buat haji sunat gitu. Dia sebenarnya digunakan keadaan lagu tu. Tak. Hak hamba ni mudayaqah. Tak. Guna sempurna kan.
Dia bukan dengan, tapi tengok diguna ke. Siapa utuh agama. Siapa tak ada perintah Allah SWT. Tak. Dunia terjaga. Okey lah. Ni tengok ni, keadaan kebimbangan Quraisy, kebimbangan orang Mekah ni. Mereka faham dah Islam yang Nabi bawa ni. Mereka panggil petunjuk, tapi kebimbangan mereka ke apa? Nutaqattah min ardina. Kita akan dihapuskan dalam masa sekejap ya. Allah Taala jawab ke apa? Awalam numakin lahum haraman. Bagi tahu kepada mereka Muhammad. Awalam, bukankah kami yang kukuhkan kedudukan kamu di tanah haram? Mu ni wahai Quraisy. Quraisy ni kepala. Tak. Kamu boleh meretah Mekah ni. Tak. Orang semua tunduk pada kamu ni. Siapa yang kukuh kamu? Kami yang kukuh kedudukan kamu di sini. Lepas tu pula yujba ilaihi thamarat. Siapa bawa buah-buahan, makanan-makanan? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Tak dibawa kepada Mekah ni dak buah-buahan daripada segala sesuatu sebagai rezeki. Ada belaka di Mekah. Pak orang tak ada, dia ada daripada kami. Walakin aktsarahum la, tapi kebanyakan mereka tidak erti. Ini Allah Taala bagi tahu. Allah Taala sebut, kami yang kukuhkan, kami yang bagi rezeki. Tengok tamkin dak keamanan. Tamkin ni apa? Asal dia keamanan. Kami yang bagi keamanan pada, kami yang bagi makanan pada kamu. Kenapa surah li ila fi Quraisy kan? Li ila fi Quraisy ila fi rihlati syita'i wa sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tak. Keamanan juga makanan. Tak usah. Ni Allah Taala sebut. Nikmat Mekah ni yang dapat aman ni daripada Allah. Yang dapat ada makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pula. Kamu duk takut dengan taat pada Allah ni, takut pada orang ni. Sedangkan Allah yang kukuhkan kamu, Allah yang bagi keamanan pada kamu, Allah yang bagi makanan pada kamu. Tapi kamu takut dengan taat perintah Allah ni menyebabkan bahaya. Tu waham dia tu. Tapi waham dia hakikat kan. Bukan waham kata ujian, waham apa ujian? Kita nak kata bukan waham sebenar. Tak, waham hakikat lah. Tapi perintah Allah tu lebih besar lagi. Lebih hak lagi. Ni masuk ujian. Masuk ujian. Mana Nabi SAW tahu ketika mana Mekah peringkat awal lagi gitu dah. Nabi tak peduli, sebab tu kita kena faham. Ni manhaj nubuwah ni. Dia punya kekuatan dia begini cara dia. Sebab tu usulul dakwah sebenarnya. Lagu mana usulul dakwah? Usulul dakwah. Seperti mana Allah Taala ayat. Dia bukan kita pergi. Kita kena buat dakwah ni, kita kena rasa kita ni hamba Allah dulu. Kalau kita syukur hamba Allah ni tak ada, tak boleh buat dakwah. Kita kira rosak ke agama. Kita akan buat agama ni macam milik kita. Kita kena faham dulu. Kita ni siapa dia? Sebab tu Nabi Allah SWT perkenalkan dia dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia cerita dulu tentang dia. Kemudian tengok ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tengok. Allah Taala masuk tu, wahai orang muslim, kum bangun bagi peringatan. Bawa rabbaka. Tuhan kamu suruh. Rabb kamu suruh. Tuhan kamu suruh, Rabb kamu. Tuhan kamu suruh. Kena Nabi ke ni dia sebagai hamba. Gini sebab Tuhan suruh. Tuhan kita suruh. Dia kena ada syuur tu dulu. Tak, perasaan ni baru kita ada kekuatan. Dan ni kekuatan para anbiya. Kalau tidak kita sepuluh kita faham. Tak. Masuk kuliah dakwah pun. Tak, dia faham dakwah ni dengan pada otak dia. Dia dengan gini, tak, dengan dikir barat, dengan nyanyi, semua tu usul dakwah belaka. Tak. Dia tak ada rasa dia sebagai hamba Allah Subhanahu Taala. Sebab tu bila mari ujian, tinggal. Bukan bila mari ujian, orang tak boleh pitih, tak lewat dakwah lalu, tak lagi lalu. Tak ada. Dia tak boleh. Sebab dia tak rasa dia ni sebagai siapa dia. Dia tak rasa ni Allah sebagai tuan dia sebenarnya. Sebagai dan ni yang Quraisy dah cabut lama, dia tak rasa tuan dia sebenar Allah. Dia rasa tuan dia hak ni. Dan dia rasa hawa nafsu dia sebagai tuan dia. Mati dia jadi lagu ni. Tengok Allah SWT. Allah nak bagi tahu pada kita, kalau kami ikut petunjuk yang ada bersama kamu wahai Muhammad, kami akan binasa. Allah Taala bagi tahu, bukankah kami yang bagi kamu keamanan, kami yang tamkinkan kamu, kami yang bagi kuasa pada kamu, dan kami yang bagi makanan pada kamu. Yujba ilaihi thamarati kulli syai'in rizqan min ladunna. Kami yang sampaikan makanan di Mekah. Mekah ni tak ada kau satu kan? Ni Allah bagi tahu. Walakin aktsarhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tak reti. Wa kam ahlakna. Kemudian Allah Taala bagi tahu, ambil pengajaran umat ulas mula. Kam ahlakna, berapa banyak negeri yang kami telah binasakan. Bila batirat ma'isyataha, bila penduduk negeri tersebut mula derhaka, mula melampau dalam kehidupan mereka. Mula tamarradat. Batarat ni tak tamarrad, mana berlepas diri daripada perintah Allah.
derhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim. Itu di sana tu tempat-tempat tinggal mereka tu, tak ada, sekarang ni tak ada orang duduk tempat tu, melainkan sedikit saja. Wa kunna nahnu warin, kamilah pewaris tamadun mereka. Allah Taala beritahu, wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Kemudian Allah Taala beritahu, Tuhan kamu wahai Muhammad tidak akan binasakan mana-mana negeri sehingga ya ba'atha fi ummiha rasul, sehingga Allah Taala hantar pada penduduk negeri tersebut seorang rasul. La yatlu alaihim ayatina, yang akan baca pada mereka ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha, dan kami tidak binasakan mana-mana penduduk negeri melainkan kerana penduduk negeri tersebut telah melakukan kezaliman. Ini qanun Allah. Ini qanun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min syai' famata'un. Kemudian targhib. Yang menyebabkan orang Mekah ni tak boleh beriman ni kerana dunia. Kerana takut dengan dunia juga. Takut. Tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu cerita tentang kehebatan Allah di Mekah kan banyak. Semua nak hilang, nak bina hak ni. Adapun dunia, tengok, wa ma utitum min syai' famata'un. Apa yang kamu diberi kan di dunia ini daripada segala sesuatu pun famata'ul hayati dunia. Satu kesenangan dunia yang sebentar. Mata' ni satu keindahan yang sebentar, yang sekejap belaka. Wa zinatuha, dia juga sebagai ujian. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tak memikir? Afa wa'adnahu adan hasanan fa huwa lakih kama matta'nahu mata. Adakah kamu sangka bahawa apa yang kami janjikan, janji yang baik, iaitu syurga Allah SWT, yang mana dia pasti akan terimanya? Kamu ingat Tuhan kami janji syurga-syurga kami itu seperti mana yang kami bagi pada kamu dunia ni ke? Syurga kami ingat seperti dunia ni ke? Tak. Dia tasyara Allah SWT nak timbul kepada dia raghbah kita pada nikmat yang dia akan sedia pada kita sebenar. Thumma huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Kemudian Allah SWT akan hadirkan belakang semua manusia ni di akhirat nanti. Wa yauma yunadihim, ketika itu Allah Taala akan seru mereka yang syirik dengan Allah. Fa yaqulu, Allah Taala kata, aina syurakai, mana sekutu-sekutu aku alladzina kuntum, yang kamu sangka, yang kamu dakwa masa atas dunia dulu. Dak mana semua orang Mekah ni, dia faham Nabi ayat gitu dak. Tapi kalau ikut Nabi bahaya keadaan kita. Lepas tu dia ada tok lebar dia ajar, tak apa sebenarnya. Allah Taala tak marah sebenarnya buat gini. Jadi tu risiko dia. Itu tok lebar dia bahaya. Sadanatu Quraisy. Tak, tok lebar Quraisy. Mereka dakwa ni. Tak. Allah Taala ni tak speak, tak. Bukan jalan Muhammad je betul. Macam-macam. Suruh ni boleh juga, ni boleh. Ni kita warisi daripada Nabi Ibrahim lagi. Itu rekat-rekat, itu syubhat dia. Bayangkanlah. Kalau kita Islam gini pun, mana tak ada berhala pun, tak ada tok lebar berhala pun ayat pada kita kan. Semua Allah belaka pun, tu pun lemah juga, tak tahu. Apa tak lagi Quraisy. Tengok. Tapi ujian mereka, ujian Allah. Binasa kan mereka melalui Nabi kata. Binasa kan. Allah Taala Maha Adil. Wah kita lagi dah benar tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Nah. Ada Quran, jelas Quran, terkesan juga dengan orang lain, terkesan juga tak boleh perintah Allah SWT. Ni ujian kita. Sebab tu kita nak faham, bila faham kita cari jalan lagu mana nak bangkitkan semula umat ni. Lagu mana nak bangkitkan semula umat ni. Bukan tak boleh bangkit, boleh bangkit. Dan umat ni ke arah kebangkitan, sama ada nak guna kita, nak guna orang lain tu ya sekarang ni. Tak sama ada tak nak guna bangsa kita Melayu, tak guna Bangladesh, tak guna Sri Lanka, guna Rohingya. Allah Taala boleh guna Burma, guna Allah Taala boleh guna. Allah Taala tidak sakut dengan siapa-siapa. Jangan jadi kita telah belajar dah dengan Yahudi kan. Dia duk dakwa sama dia Allah SWT ni kalau nak perubahan kena guna kita. Allah Taala cerita kan. Yahudi kata innallaha faqir wa nahnu aghnia. Bahawa fakir Allah Taala ni kalau nak islah mana-mana umat kan tak, mesti nanti Nabi di kalangan Bani Israel. Sehingga mereka faham ni Allah Taala kalau nak islah manusia tidak kena lantik Nabi manusia. Sehingga tu mereka sebab di antara punca mereka tolak Nabi. Bukan jalan lagu tu. Mereka faham lagu tu. Dan kita tak ada gapo pula. Tak ada gapo pula. Semua Islam warisan. Tak. Kalau kita rasa betul dengan cara gini bahaya kita. Tak. Sedangkan ni panduan kita. Kalau tidak gapo kita Allah. Ya Allah Taala puji bukan main dak. Wal kitabil mubin wal Yasin wal Quranil Hakim. Tak. Kita dengar semua. Kemudian Allah Taala bagi tahu macam-macam. Kalau ada sebuah kitab yang boleh gapo dia? Boleh menghidupkan orang mati. Tengok. Boleh menyebabkan kita lipat bumi. Tak. Boleh pindahkan suatu daripada satu. Boleh pindah bukit. Tak. Allah Taala bagi tahu. Kalau dapat merutuhkan gunung. Tak ada benar Quran dah.
Jadi royak Quran begini sekali hebat. Kalau manusia dah jin berkumpul tak datang kan, tak akan dapat lawan Quran ni. Lepas tu tiba-tiba lagu ni ya. Cuba Allah kecek lagu tu. Dia Allah kecek lagu tu, dia bagi tahu dunia tempat ujian berkali-kali. Dunia ujian pula dengan perintah dan larangan. Kemudian dia kata contoh kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi Musa, tengok Nabi Ibrahim, millah kita, tengok lagu mana baginda diuji lagu mana. Semua. Lepas tu kita nak buat apa cara kita juga. Bahaya kita balik akhirat. Saya dah tu akan ada akhirat. Ya. Dan kita tengok akhir surah ni kita baca. Dan Allah Taala kata Quran ni gapo dia? Dia bukan sekadar bacaan. Benda yang mana nak kena tegak. Ni Allah Taala gambarkan suasana akhirat. Wa yauma yunadihim. Hari mana Allah Taala suruh manusia. Dan Allah Taala tanya, "Aina syurakai?" Mana dak sekutu-sekutu yang kamu dakwah masa atas dunia dulu? Mana buat gini tak apa juga. Qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul. Tengok Allah kata, berkata orang yang mana telah wajib ke atas mereka qaul. Keputusan. Keputusan apa dah? Neraka. Tengok masuk neraka ni sebab wajib ke dia neraka. Kalau Allah Taala tak masuk ke neraka, zalim Allah. Orang ni masuk syurga sebab wajib ke atas dia masuk syurga. Sebab tahap tu Allah nak bagi tahu. Dia bukan kata mana ada Jabariyah. Tak. Tetap apa dia? Kefahaman ngarut gini tak ada. Dari Quran jelas belaka, hak belaka. Tapi Allah Taala bagi tahu gini kan? Tak. Tengok qala allazi berkata orang yang mana haqqa alaihimul qaul. Wajib ke atas dia qaul. Apa wajib ke atas dia qaul? Sebab masa atas dunia tu kewarasan, pendengaran, penglihatan dia gunakan semua tu ikhtiar yang tak guna, dia gunakan untuk menentang Allah. Tak seperti mana seorang pelajar ke tak? Masa yang Allah Taala bagi pada dia. Tak, seorang pelajar tak. Dia tak guna waktu belajar dia. Pergi sekolah, buat kerja sekolah gini. Maka wajib belajar lagu ni. Gagal. Sekolah tak pergi. Sekolah pergi jari-jari. Pergi pula pergi main. Tak. Baca tak. Bukan kata, cikgu kata, wajib mu gagal. Wajib belajar. Bukan, cikgu paksa saya jadi gagal. Tak. Mana ada cikgu paksa? Tak. Belajar buat lagu ni wajib gagal. Cikgu ayat mula-mula lagi. Mukadimah hari pertama sekolah. Mana pelajar kalau dia tak baca, dia tak buat kerja sekolah, tak mari sekolah, monteng main gini-gini, cikgu kata wajib belajar lagu ni, gagal. Tapi kalau mana pelajar tak baca, buat kerja sekolah, dengar kata cikgu, buat latihan lagi gini, pasti dia akan berjaya. Jadi kata lagu ni bukan kata hak ni cikgu gagal ke, hak ni cikgu buat berjaya, cikgu pilih. Tak ada. Dalam Quran begitu Allah Taala bagi tahu. Tak, siapa dia pilih jalan hidayah gini-gini ni, walladzina jahadu fina, mereka yang mana bersusah payah dak untuk jadi hamba kami. Pasti Allah Taala bagi tahu. Pasti Allah Taala bagi tahu. Ini Allah Taala bagi tahu qala alladhi, berkata orang yang mana haqqa, wajib ke atas dia qaul. Gawan ni neraka. Rabbana, mereka doa tengok. Wahai Tuhan kami, haula illadzina aghwayna. Saya ni jadi lagu ni ya Allah. Wa alas akhirat badi salih kau kan. Tak. Rabbana, saya ni jadi lagu ni ya Allah. Tak. Masa tu langgar perintah kamu, syirik dengan kamu. Haula illadzi, dia tu demon ni telah sesatkan kami. Aghwaynahum kama aghwayna. Haula illadzi aghwayna, mereka yang telah sesatkan kami. Aghwaynahum kama aghwayna. Tak. Kami pun sesatkan mereka sebagaimana kami sesat. Tabarra'na ilai, kami berlepas diri tak daripada mereka ya Allah. Makanu iyana ya'budun. Tak, mereka sebenarnya tak sembah kami. Makanu iyana ya'budun. Wa qila du'u syuraka'akum fad'uuhum. Dak dikata pada mereka, serulah masa ni di akhirat nanti, seru minta pertolongan, minta keselamatan daripada sekutu-sekutu kamu tu. Fad'uuhum, lalu mereka seru, falam yastajibu lahum. Dak, seru mereka tidak akan diterima. Wa ra'ul adab, dan mereka lihat adab, law annahum kanu yahtadun. Masa tu kan mereka duk khoyak, kalulah kita masa tadi dulu berada di atas petunjuk. Tengok, yahtadu, berkata yahtadu ni, kalulah masa tadi kanu duduk di atas jalan cari petunjuk. Tengok ni, bukan kata tak ada petunjuk. Yahtadu ni orang yang cari petunjuk. Mana masa atas dunia cari petunjuk. Mana kalau cari Allah dah tunjuk dah. Ni Allah Taala guna cuma guna perkataan. Tak. Allah Taala bagi dekat ni penyesalan ahli neraka. Lau annahum, kalulah mereka masa atas dunia dulu mana kanu yahtadun. Duduk di atas jalan cari petunjuk. Wa yawma yunadihim fa yaqulu madza ajam. Dan ketika mana hari Allah Taala suruh mereka, dan dikata pada nabi-nabi pula, pada rasul-rasul pula, fa yaqulu madza ajabtumul mursalin. Madza ajabtumul mursalin. Dia kata pada pengikut, pada umat masing-masing.
Hari yang mana disuruh pada umat masing-masing akan ditanya, "Madza ajabtum?" Apa jawapan kamu bila kamu disuruh oleh rasul-rasul yang diutuskan? Fa'amiyat alaihimul anba' wa yawma idzin fahum la yatasa'an. Lalu ketika itu tak dibuta kepada mereka, tak nak bagi jawapan, tak boleh bagi jawapan. Tak, mereka pada hari itu la yatasa'an, tak berani nak saling tanya. Sebab apa? Sudah jelas dah. Adapun sekarang masa atas dunia, fa amma man taba, siapa dia yang telah bertaubat dan kemudian beriman dan beramal soleh, fa asa an yakuna minal muflihin, mudah-mudahan dia termasuk di kalangan yang berjaya. Kemudian Allah bagi tahu tadi, wa rabbuka, Tuhan kamu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamu boleh cipta dia apa dia nak cipta, dia boleh pilih nak jadikan rasul ke siapa-siapa, ikut dia boleh buat pilihan. Tuhan kamu yang mencipta segala sesuatu, Tuhan kamu yang berhak nak pilih apa-apa, nak buat lagu mana. Maka lahumul khiyarah, tidak ada bagi semua manusia ni khiyar, pilihan. Ada. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka sekutukan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukin, dan Tuhan kamu tahu apa yang ada dalam dada kamu dan apa yang kamu nyatakan. Dan dialah Allah, tidak ada pengganti melainkan dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi dia belaka alhamdu fil ula wal akhirah. Dah. Bahawa segala sesuatu milik dia. Maka milik dia belaka. Awal akhir milik dia belaka. Dah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tengok, bagi dia saja hukuman, keputusan milik dia saja. Dia yang waktu saya, tak ada orang lain, tak ada nabi, tak ada rasul, tak ada malaikat. Dan kepada dia semua akan dikembalikan. Qul ara'aytum, kemudian cerita tentang kudrat Allah lagi. Katakanlah, apa pendapat kamu wahai manusia, in ja'alallah, sekiranya Allah telah jadikan untuk kamu hanya malas sepanjangnya sampai hari kiamat. Tak ada sia. Man ilah ghairullah. Tuhan mana selain daripada Allah yang boleh datang kepada kamu cahaya. Ni bidiyat yadun bayda, putih, bayda putih, dia bercahaya, cahaya. Maka Tuhan mana selain daripada Allah, ya'tikum bidiyat, yang boleh datang ke cahaya. Afala tasma'un, tak faham lagi ke? Tengok tasma', afala tasma'un, tak, kamu tak faham lagi ke? Qul ara'aytum in ja'alallah, katakanlah sekiranya Allah dah jadikan untuk kamu ni sia sepanjang sampai hari kiamat, selama-lamanya, maka Tuhan mana dapat datangkan malas yang kamu dapat berehat padanya. Afala tubsirun, tak nampak lagi ke? Malas dahsyat ni kudrat Allah yang begitu hebat, yang begitu hebat. Kudrat Allah. Sebab malas, sebab matahari itu makanan kita jadi sedap tu, buah timun jadi mani. Sebab malas, besar malas, sebab semua ada kaitan. Bulan dah, matahari dah, bulan ni Allah Taala jadikan dah untuk kebaikan, untuk faedah kita. Allah Taala buat. Tengok Allah. Wa min rahmatihi, dengan rahmat Allah, Allah jadikan kepada kamu malam dan siang, supaya malam kamu dapat berehat, siang kamu dapat cari kurnia Allah SWT. Mudah-mudahan kamu jadi hamba yang bersyukur. Wa yawma yun, apa ayat lagu ni pasal ayat tadi kan, sebab duk takut hamba kalau tak pada Allah ni, bahaya kau tu, bahaya kau ni. Malam dan siang Allah yang atur. Mana ada kuasa boleh atur tu malam siang. Tak konsisten Allah Taala bila mari perkara-perkara yang mana menyebabkan hamba ni tak boleh nak tahu kerana takut ada kuasa lebih hebat lagi tak. Allah datang ke usul begini. Wa yawma yunadihim, hari mana sambung lagi, hari mana Allah Taala suruh mereka, fayaqulu aina syurakai, mana sekutu-sekutu aku tu yang kamu dakwa masa dunia tu. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum, kami akan ambil daripada setiap umat ni ada saksi dia, maka akan diminta hatu burhan, mari bukti kamu. Fa'alimu annal haqqa lillah, ketika itu semua akan tahu bahawa kebenarannya hanya milik Allah, iaitu hanya orang yang taat pada Allah. Wa dhalla anhum, hilalnya apa yang mereka rekan, apa yang mereka bukan daripada Allah kan, ajaran-ajaran, kefahaman, falsafah, gawa-gawa bukan daripada Allah, batil belakang. Kebenaran hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hilal apa yang mereka rekan semua hilalnya belakang. Kemudian masuk kisah akhir, inna Qarun, kisah Nabi Musa lagi. Sesungguhnya Qarun kana min qaum Musa. Qarun ni sebenarnya daripada kalangan Bani Israel, tapi fabagha alaihim, telah melampau, telah buat zalim pada Bani Israel. Jadi tali baru Firaun. Buat apa? Buat kami bagi pada mereka kekayaan. Tengok Allah nak bagi tu. Harta ni menyebabkan manusia ni jadi rosak. Wa atainahu minal kun, kami telah bagi pada dia ni kunu harta yang mana inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kunci gedung dia saja tu Allah Taala bagi tahu al-usbah ulil quwwah, nak bawa rasa berat. Tengok saya bagi latanu bil usbah,
sangat berat untuk satu golongan yang mana satu pasukan jemaah yang kuat, yang gagah tu nak bawa tu. Tak, dengar begitu susah payah. Terbayar kuci berat 100 tahun. Gedung dia tahu lagu mana. Dalil tu. Idza qala lahu qaumuhu la tafrah. Ingatlah ketika mana kau berkata kaum dia pada dia, la tafrah, jangan sombong, jangan agah. Tak. Innallaha Allah Taala tidak suka pada orang yang sombong ni. Wa bataghi fi ma ataka Allah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah Taala bagi pada kamu ni, cari apa? Cari akhirat. Guna perantara harta kamu ni cari akhirat. Tak. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa kehidupan dunia kamu ni untuk sementara ya. Tak. Jangan kamu, ataupun kalau kita kata seperti mana orang sekarang sukalah, wa la tansa nasibaka minad dunya ni. Tak. Agama ni nak yang dibawa oleh Nabi Musa ni bukan menyebabkan kamu kena jadi hamba sampai lupa dunia, tak lupa. Kamu ada bahagian kamu di dunia. Tak boleh guna harta kamu untuk dunia. Tapi cari dengan perantara yang Allah Taala bagi harta ni untuk bina akhirat. Buat tu sebenar. Dan bukan kamu tak boleh guna untuk bina dunia, boleh. Tak. Tapi jangan lupa akhirat. Wa ahsin kama ahsanallah. Buatlah baik bagaimana Allah Taala telah buat baik pada kamu. Jangan kamu cari kerosakan di atas muka bumi ni. Allah Taala tidak suka yang buat kerosakan. Firaun kata apa? Tengok ni. Innama utitu, aku kaya ni sebab aku. Ni bahaya. Cakapan ni. Cakapan orang sombong. Innama utitu ala ilmin indi. Aku ni jadi kaya kerana kepandaian aku, kerana bijak aku. Awalam ya'lam. Allah Taala kata, lagi disebut lagi tahu lagi. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah SWT binasakan orang sebelum kamu daripada kurun-kurun sebelum ni lebih hebat lagi daripada Qarun, lebih kuat lagi, lebih banyak lagi harta. Maknanya umat sebelum Nabi Musa ni lebih hebat lagi lah. Nak bagi tahu ni ya. Mana kaum Samud memang hebat sungguh lah. Kaum Samud ya, hebat sungguh. Tak, dari sudut tamadun dia, dari sudut kekayaan dia tu. Wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Dan jangan kamu tanya lagi. Tak, tetap dosa-dosa mereka orang yang derhaka tu. Bahawa Allah Taala telah binasa belaka. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Qarun telah keluar jumpa kaum dia dengan perhiasan dia. Jawab fitnah. Waktu kuda-kuda mahal, unta-unta mahal ni. Dah zaman kita agak waktu jalan tu dengan apa dia? Dengan kenderaan-kenderaan mewah. Maka qala alladhi, tengok, berkata orang yang mana ingin kehidupan dunia ni. Ni Allah Taala rakyat ni. Ni sebagai pengajaran ni. Allah Taala nak gambarkan ahli ilmu lagu mana sebenarnya. Ulama di sisi Allah Subhanahu taala. Berkata orang yang mana ingin kehidupan dunia ni, ya laitalana mithla ma utiya. Kalulah kita ni ada seperti mana yang diberikan kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Dia mendapat bahagian yang sangat besar dengan dunia ni. Bercita-cita nak jadi seperti Qarun. Ni ada orang lagu ni. Dia tengok wa qala alladziina utu, berkata orang yang mana diberi pada mereka ilmu. Tengok ni. Ni ulama ni. Ulama lagu mana ulama? Bila dengar je percakapan lagu tu, bagi tahu pada orang kecil lagu tu, wailakum, celaka pokmu ni. Berat pokmu ni. Sawabullahi khair. Pahala Allah, ganjaran Allah lebih baik lagi. Liman amana wa amila salih. Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ni apa ni? Ni ulama. Ni takrif ulama di sisi Allah Subhanahu taala ni. Ulama ni dia kena rasa nilai bahawa amalan lebih baik daripada nilai dunia. Mana kalau ulama tu dia tak rasa 2 rakaat solat sunat tu, dah bagi dia tak ada gapo. Sunnah Nabi tak ada gapo, ni bukan ulama. Tengok ni. Ajib Allah Taala rakyat ayat ni. Ni ulama. Wa qala di, berkata orang yang mana diberi pada mereka ilmu. Mereka kata, wailakum, celaka kamu ni. Sawabullah, dah pahala nilai amal soleh tu lebih baik lagi. Nilai amal. Sebab tu kita kena dengar hadis-hadis fadail ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cara Nabi nak bina jiwa para sahabat. Kita ingat hadis-hadis fadail ni, ni untuk buat amal kerana dak yakin dengan janji Allah, ihtisab di atas amal ni sunnah Nabi. Ada berkenaan Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Ihtisab apa dia? Siapa dia puasa dengan penuh keimanan bahawa ni daripada perintah Allah. Lepas tu ihtisaban, apa dia? Dengan mengharapkan janji Allah. Dengan mengharapkan nak tahu apa janji Allah. Dan dengan hadis fadail. Tak, ada kelebihan orang puasa. Dan ni cara nak bentuk jiwa. Nabi bagi pada ni di antara cara kita nak faham nilai amal. Nilai amal. Tengok ni orang faham nilai amal ni. Siapa tengok ni kalau kita kat Allah. Ulama duduk dari ayat atas tu juga. Tak. Wa qala alladhi, berkata orang yang mana diberi pada mereka ilmu, kata wailakum thawabullah, wailakum, celaka kamu, nilai amal, pahala Allah tu, ganjaran Allah tu
balasan Allah tu lebih baik liman amana, kepada orang yang mana beriman dan beramal soleh, wala yulaqaha illa sabirun. Dia benar ni tidak akan dapat mereka orang sabar. Sabar dengan kehidupan dunia ni. Sabar hakikat sebenar dunia ni buat ujian. Buat dunia. Sebab tu kita kena belajar. Ni cara Nabi tarbiyah para sahabat gitu kan. Dan Nabi dengar sahabat duk kecek tentang dunia, jalan dengan Nabi ke tak? Nabi alih perhatian apa dia? Nabi kata kubur siapa dia ni? Maka fulan bin fulan ya Rasulullah. Nabi kita bagi fulan bin fulan dak 2 rakaat solat sunat lebih dia suka daripada hok kecek tadi. Tak sahabat ke kecek apa dia? Kebun dia tu lalu kebun dia tu, kebun dia tu. Tengok utah dia tu zaman tu sesuai dengan zaman. Mana kecek tentang dunia. Tak kalau dah ada kebun, kalau dah ada ni. Dia sahabat kecek tu, nak gapo dia? Tak sahabat kecek tentang dunia. Sahabat kecek dunia nak pergi jihad ya. Mana ada benda lain. Tak. Tapi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam alih perhatian pada sahabat tetap nilai amal 2 rakaat solat sunat lebih berharga. Kita kena bina buat kampung kita sebenar akhirat, bukan kehidupan dunia. Satu kesilapan kita hias dunia begitu hebat sekali sehingga kita pun terpaut kita dalam bahaya. Kita akan pisah juga, mati juga. Tak, bagi orang mati, tengok orang mati, ambil ibrah, ambil pengajaran. Ni hakikat dia. Buat satu kehidupan yang mana sungguh yang sungguh hebat yang Allah Taala sediakan pada bermula kematian kita ni. Tak bermula kematian kita. Wala dan benar ni tidak akan dapat mereka orang sabar, orang yang sabar. Fa khasafna bihi, Allah Taala beritahu. Lalu kami tenggelamkan dengan harta dia tu, Qarun, wa bidarihil ard, dan juga dengan rumah dia dalam muka bumi ni. Fama kana lahu min fi'atin, dan tidak ada bagi Qarun mana-mana pihak, mana-mana kumpulan yang dapat tolong dia, mana-mana pembantu dia, bodyguard dia tak ada pembantu dia. Saya nak tolong. Ini sebelum Firaun ditenggelam, itu yang di antara Firaun mula marah tu. Tak, mula marah, Firaun marah jadi apa dia? Terjejah dah. Qarun tak ada ni, terjejah dah. Dari sudut ekonomi dia terjejah mesti dah. Buat jadi sumak Firaun. Allah datang kadang-kadang. Maka faham tidak ada bagi Qarun mana-mana kumpulan yang dapat tolong dia selain daripada Allah. Wa maka dia masuk di kalangan yang mana diberi pertolongan. Wa asbahal ladzi, jadilah orang yang mana mari sebelum ni tak bercerita nak jadi seperti Qarun, bila tahu keadaan lagu tu Allah nak buat dia wa yaqulu wa ka annallah, tak celakalah aku. Annallah, sesungguhnya Allah lah yang meluahkan rezeki pada siapa yang kehendaki, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki siapa yang dia kehendaki. Allah. Ini hakikat dia. Hakikat dia. Allah yang luahkan rezeki, Allah yang sempitkan rezeki. Allah tak belakang. Dan Nabi bagi tahu pada para sahabat kan, kamu tak akan mati sehingga tak, rezeki kamu akan habis. Kerana lagi mana rezeki kamu tak akan mati. Tak. Janganlah kerana kita tak sabar dengan ketentuan rezeki ni menyebabkan kita cari dengan hal itu. Hadis itu sebenarnya berkenaan tarik Nabi SAW pada para sahabat ni. Janganlah kerana lambatnya dapat rezeki, dapat bantuan Allah dari sudut rezeki, daripada kesusahan hidup ni menyebabkan kamu cari jalan untuk ambil cara haram, tak sabar dengan dunia. Sebab dunia tempat ujian. Allah Ta'ala tahu sebaiknya. Allah Ta'ala kasih pada kita lebih pada mak kita. Dia buat kita jadi speed gini, Allah Ta'ala tahu. Sebab kita kena ucap raditu billahi rabba pagi sekali, petang sekali, ingat perkara ni. Tak puas hati dengan takdir Allah. Raditu billahi rabba, bil Islam. Kita redha Allah sebagai Rabb ni apa dia? Dia yang tu kita cepat mana, kita sihat cepat mana, rezeki kita cepat mana. Dia yang tu, umur kita banyak mana, dia Rabb. Betul, raditu bir rabbi tu. Sebab apa? Perkara ni besar. Perkara ni besar ni. Tengok ni, Allah yang luahkan rezeki pada siapa yang kehendaki, dan Allah yang sempitkan rezeki pada siapa yang kehendaki. Allah belakang. Ujian belakang. Ujian belakang. Laula amanna Allahu alaina la khasfa bina. Kalau tidak kerana Allah SWT kurniakan rahmat pada kami, nasab kita pun kena tenggelam seperti mana Qarun juga. Wa yaka'annahu, celakalah dia, la yuflihul kafirun, orang kafir tidak akan percaya. Tilkad darul akhir, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzi, tengok Allah, itulah negeri akhirat, naj'aluha, kami hanya jadikan negeri akhirat ni, syurga ni, lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala, kepada orang yang mana tidak ingin kesombongan, tidak ingin berlaku apa dia, kesombongan, kezaliman di atas muka bumi, dan juga tidak ingin berlaku fasad. Ini Allah Taala bagi tahu, itulah negeri akhirat, syurga-syurga yang Allah Taala sedia kepada bukan orang yang mana nak berlaku sombong di atas muka bumi dan berlaku kerosakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang muttaqin. Batu pujuk di hitan, pujuk keluarga kita, pujuk semua orang Islam ni, dia jadi muttaqin. Tak, jadi muttaqin mudah. Orang boleh bersatu lalu sebab masing-masing nak jadi muttaqin.
Man jaa bil hasanah falahu khairun minha. Siapa dia melakukan satu hasanah, maka dia balas lebih baik daripada itu lagi. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa dia melakukan satu kejahatan, dia tidak dibalas melainkan mengikut kejahatan yang dia buat. Allah Taala bagi tahu. Ini cara Allah. Innal ladzi farada. Tengok. Ini bagi tahu janji Allah Taala pada Nabi. Sesungguhnya zat Allah Taala alladzi yang farada alaikal Quran, yang fardu ke atas kamu Quran ni. Dia yang jadi Nabi Rasul. Mana kewajipan Nabi ni? Quran diturunkan bukan semata-mata baca kok kayak gini dah. Quran diturunkan untuk tegakkan apa ahkam dalam itu. Yang tak banyak sebenarnya 500-300 ayat ahkam. Tapi kena tegak. Sehingga Nabi dikeluarkan daripada Mekah semata-mata nak tegak ni. Ni panduan kita dalam dakwah ke, dalam apa ke. Ini sebenarnya. Tengok Allah kata, Allah bagi tahu. Sesungguhnya zat yang telah fardu ke atas Nabi. Fardu ke apa? Untuk tegakkan apa yang dalam Quran. Dan Nabi telah berjaya kan? Nabi sebelum wafat kan? Haji Wida kan Nabi telah sempurna kan. Semua kitab dalam kitab Allah ni 100% diamal kan. Betul? Lepas tu Allah SWT akan tunjuk pada kita Nabi Isa mari. Nabi Isa pun akan tegak 100% dalam Quran ni. Nabi Isa bukan tegak benda lain. Jadi sebut dua. Nabi telah sempurna dah. Nabi Isa pun akan sempurna juga kitab ni. Maka orang tengah tak boleh buat alasan dah. Buat alasan. Orang tengah tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan, tak ada alasan. Tak. Tapi ni Nabi nak tegakkan ni sehingga sampai pernikahan dikeluarkan daripada Mekah. Ni Allah telah bagi janji pada Nabi. Nabi ni surah ni turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah lagi. Tapi ni berita sebagai isti'dad. Sesungguhnya zat yang telah fardukan ke atas kamu yang untuk tegakkan Quran ni la radduka ila ma. Dia akan mengembalikan kamu semula ke tempat yang dijanjikan, iaitu Mekah. Nabi akan balik semula ke Mekah dengan dapat kemenangan. Oleh kerana itu kullu rabbi, katakanlah wahai Tuhanku, a'lamu biman ja'a billah. Tuhanku lebih tahu siapa yang datang dengan bawa petunjuk, siapa yang sesat sebenarnya. Allah lebih tahu. Wa ma kunta tarju, dan kamu sendiri yang Allah bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu pun tak pernah mengharapkan an yulqa ilaikal kitab, bahawa kamu akan terima kitab. Nabi tak pernah. Illa rahmatan min, malaikat rahmat daripada Allah SWT semata-mata. Malaikat rahmat daripada Allah SWT semata-mata. Tengok Allah Taala bagi tahu. Sebab tu tak ada hadis kata laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau tidak ada kamu, kami tidak jadikan dunia ni. Mana ada? Allah SWT jadikan Nabi, jadikan semua dunia untuk zahirkan kepada kudrat dia. Nak suruh bagi tahu kepada kita bahawa dia paling hebat sekali itu. Bukan jadikan ni mata-mata kerana pun tak layak kerana satu orang. Allah SWT dia mustaqil, dia tak berhajat pada siapa-siapa. Dia ghani. Dia qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ni Allah SWT. Ni tengok ni ayat ni. Kamu pun tak pernah mengharap. Tak. Kamu pun tak pernah sangka bahawa kamu akan diberi kitaan. Semua ni rahmat, semata-mata rahmat daripada Allah SWT. Oh, kalau ikut lagu tu kan ada Allah SWT jadi ke dunia ni kerana Nabi. Dia kalau ikut Syiah kan pula ada Nabi tu jadi ke? Kalau lah tidak kerana Ali, Nabi tak dijadikan. Ali pula kalau tidak kerana Fatimah, tak jadi. Fatimah pula kalau tak kerana habis jadi punah lah. Dia punah. Ni mau pala belakang. Tak. Dia ingat Allah lagu mana ni? Dia ingat kerana dia tu kerana ni. Tak ada. Allah ni kerana dia semata-mata. Dia yang putusan dia. Dia tak perlu negotiate dengan siapa-siapa. Kerana siapa-siapa. Dia boleh buat gapo. Sebab tu dia kata Allah bagikan ni wa fa'al lima. Dia boleh buat gapo dia nak buat, tu Allah. Dia kita lalu surah ni kan Allah Taala bagi kita wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah yang boleh buat cipta gapo-gapo, dia boleh pilih dia. Bagi kamu tidak ada pilih. Tengok Nabi kita SAW. Wa ma kunta tarju, kamu tak pernah mengharap bahawa kamu akan terima kita. Dan semua ni rahmat daripada Tuhan kamu. Oleh kerana tengok fala takunanna zahiran lil kafir. Jangan sekali-kali kamu wahai Muhammad dak bantu orang kafir, terima cadangan orang kafir ni. Tengok Nabi kena wala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan sekali-kali kamu ni bantu orang kafir, bekerjasama dengan orang kafir, jangan. Tak boleh. Lepas tu wala yasuddunnakan ayatillah. Jangan ada wala yasuddunaka an ayatillah ba'da unzila ilaik. Jangan siapa-siapa halal kamu daripada tegakkan perintah-perintah Allah ni selepas diturunkan kepada kamu. Jangan ada kamu-kamu ganggu. Allah paling besar sekali. Perintah Allah paling besar sekali. Tengok. Wala yasudunnaka, jangan sekali-kali, jangan siapa-siapa. Bila kamu tahu dah ni rahmat daripada Allah, pilihan daripada Allah, maka kamu kena tegakkan. Kamu jangan jadi pembantu orang kafir. Dia jangan mana-mana orang kafir ni halal kamu daripada tegakkan perintah Allah ni.
ba'da id unzilat ilaik, selepas diturun pada kamu wahyu. Himmah ni kena ada. Wad'u ila rabbik, terus ajak manusia pada Tuhan kamu, wala takunanna minal musyrikin. Sekali lagi, jangan kamu sekali-kali jadi orang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ma Allah ilahan, jangan kamu seru bersama Allah ni Tuhan selain dia. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan berkata melainkan dia. Kullu syai'in halik, semua ni akan binasa belaka, illa wajha, melainkan diri dia. Lahul hukmu, keputusan hukum ni hanya milik dia. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia semua akan dikembalikan. Ni Allah. Tengok begitu kuat sekali bahasa surah Qasas. Tak nak hilangkan dari diri orang kafir Mekah ni, takut selain daripada Allah SWT, bimbang nak terima Quran ni, kita akan bahaya. Ni Allah Taala bagi tahu. Dan mereka tak terima, Nabi terima, seorang Nabi dihalau. Nabi tunjuk pada kita, Nabi tak bercara. Tak boleh tegak di Mekah ni. Hijrah ke Madinah pun perintah Allah SWT, sehingga Nabi berjaya. Dia tengok bila sahabat ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok kemuliaan kan. Tapi pengorbanan kena buat. Sahabat susah cara mana? Kerana nak tegakkan ni. Kerana kita kata nak Rom tu akan seperti mana Nabi bagi tahu, kalau kamu terima la ilaha illallah ni, seluruh harap akan tunduk pada kamu, seluruh ajar akan bayar jizah pada kamu. Sahabat kan, Allah Taala bagi kan. Bila benar-benar ikut la ilaha illallah, ikut Quran ni, maka seluruh harap tunduk dan seluruh ajar bayar jizyah. Dua empayar jatuh pada mereka. Tapi nak boleh lagu tu lagu mana sahabat? Habis jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Dan ni asas para sahabat. Mereka cukup tergesa dengan perintah Allah SWT. Perintah Allah begitu besar. Kita belajar dah hadis surah An-Nur kan, bagaimana tentang rijalun la tulhihim, lelaki-lelaki yang tak tergesa dengan jualan, dengan dunia ni. Mereka bila dengar ajar azan tinggal. Ni zaman sahabat. Zaman sahabat, tabi'in. Sehingga zaman Ibnu Taimiyah, zaman 700, 800 Hijrah, masih lagi suasana gitu lagi. Mana dari sudut orang awal ni bila dengar azan tu ke masjid. Tu sebab tu boleh kekal, sebab tu kita nampak kekal, sebab asas ni ada. Hak punahnya, punah berebut harta, berebut kedudukan, punah. Sebab tu bila ada je raja molek dah, pemerintah molek dah, jadi molek lalu, mah lalu. Sebab rakyat molek dah. Bah kita duduk satu zaman Allah Taala uji ni, bukan kepala masalah, rakyat ni masalah. Jadi kita tak ada cara lain dah, kita kena bergerak. Kalau kita nak Allah Taala pilih bangsa kita, pilih orang Melayu jadi asbab hidayah pada seluruh hal dah, maka munasib. Zaman ni zaman yang mana terbuka, tak sama ada kita nak atau tak sih. Dan kita bukan kata nanti orang timur dah, kita Allah cerita Nabi Nuh apa orang ikut, tak ada orang ikut. Nabi Hud, Nabi Saleh, tapi jalan sama. Kita buat ya. Tak, kalau bangsa kita tak sedia, kita duduk jalan sama dah. Ke mana-mana bangsa kita duduk sekali. Siapa duduk sekali pada zaman Nabi. Mana kita kena pujuk diri kita ni. Kalau kita duduk zaman Nabi gini kita. Kalau duduk zaman Imam Syafi'i gini kita. Mana ketaatan yang sama. Cuma zaman apa kita, nasib kita zaman ni. Tapi sebenarnya kalau duduk zaman mana-mana, kita ni orang yang mana tak dapat Allah Rasul, sahabat. Dan kita boleh buat pilihan. Sekarang ini pilihan di tangan kita. Ada panduan sudah ada depan kita, ikuti kita. Zaman kita ni kita tak boleh tak orang. Tak siapa-siapa bahaya belakang. Jangan tak orang. Tak orang zaman kita ni dia terdedah. Tapi tak wahyu Allah SWT, jaminan daripada Allah. Tak sunnah Nabi, jaminan daripada Nabi. Tak kehidupan para sahabat, jaminan daripada Allah SWT. Dan mereka ni kalau kita ikut dengan ihsan, dengan terbaik, Allah Taala kata radhiyallahu anhum wa radu. Allah akan redha dengan kita. Surah Al-Ankabut kita akan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna akhiratana khairan min dunya. Radina billahi rabban wa islam Muhammad nabiyyu wa rasulullah.